Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung pembelajaran kita iaitu penyelidikan jinayat darjah 5. Pada hari ini kita insya-Allah akan menyambung pembelajaran kita iaitu pelajaran yang ketiga iaitu mengenai hukum liwat. Pada muka surat yang ke-16, 17 dan 18 pada minggu yang lalu kita sudah lihat liwat itu, pengertian dia dan juga hukum dia dan bahagian-bahagian orang yang melakukan liwat. Baik, hari ini kita akan melihat apakah hukumnya suami meliwati isteri. Ya, bagi sesiapa yang tidak memahami apa pengertian liwat itu, boleh lihat video sebelum ini, mungkin video itu panjang tapi silalah tonton. Iaitu hukum suami meliwat isteri tidak dikenakan had. Had ni iaitu hudud ya. Tetapi diharamkan dan berdosa. Tidak dikenakan had tetapi hukumnya adalah haram dan berdosa. Hukumnya adalah dikenakan ta'zir sekiranya perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kali atau lebih daripada sekali. Hukum itu adalah berdosa. Tetapi jika dia mengulangi perbuatan tersebut, isteri berhak mengadu kepada pihak berkuasa dan boleh suami dijatuhkan hukuman ya. Itu terpulanglah pada kuasa qadhi untuk menentukan hukuman tersebut. Kalau sekali pun dibuat, boleh dah beritahu pada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman. Baik, seterusnya persetubuhan dengan binatang. Tadi mengenai hukuman meliwat isteri ini melakukan perhubungan seks dengan binatang. Pada pendapat pertama menyatakan hukumannya sama seperti hukum zina, direjam sampai mati bagi orang yang muhsan yang telah berkahwin atau disebat 100 kali bagi orang yang ghair muhsan. Ini bagi pendapat pertama. Pendapat yang kedua, persetubuhan dengan binatang ini iaitu wajib dibunuh sama ada muhsan ataupun ghairu muhsan. Ini pendapat yang kedua. Wajib dibunuh. Binatang itu pula juga dibunuh sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua dibunuh iaitu berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man atal bahimata faqtulu wa qatuluha ma'ah. Artinya sesiapa yang mendatangi binatang iaitu menyetubuhi, maka hendaklah kamu membunuhnya dan membunuh binatang itu bersama. Ini kenapa? Ini adalah untuk mencegah. Pembunuhan itu bukan hukuman hudud tetapi untuk mencegah penyakit perbuatan bersetubuh dengan binatang itu, satu. Dua, penyakit yang akan menular akibat daripada persetubuhan dengan binatang itu. Seperti coronavirus itu berlaku kerana berlakunya makan binatang yang haram. Itu kelawar. Binatang itu haram. Dibunuh bagi yang mendatangi binatang berdasarkan hadis. Yang ketiga iaitu dita'zir saja mengikut hadis juga. Ta'zir ini adalah dijatuhkan hukuman yang bersesuaian oleh pihak pemerintah kepada sesiapa yang melakukan persetubuhan dengan binatang. Hadisnya iaitu dalil hadis laisa 'alal ladzi ya'til bahimata had. Artinya tidak dikenakan had, hudud ke atas orang yang mendatangi binatang. Hudud ni iaitu kan kita sudah belajar ada 7 bahagian tu kan. Jadi menyetubuhi binatang ni bukan hukuman hudud. Jadi rumusannya dia tu dihukum bunuh kerana melakukan ta'zir. Siapa ni? Orang yang mendatangi binatang, yang menyetubuhi binatang itu dihukumkan bunuh. Baik binatang itu, baik orang yang bersetubuh dengan binatang tersebut. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, hukum mubasyarah dengan ajnabiyah. Mubasyarah ni artinya melakukan hubungan seks ringan. Dia tidak memasukkan zakar ke dalam farajnya. Yang ajnabiyah yang boleh kahwin selain daripada farajnya, seperti dimasukkan zakar ke lubang pusat telinga, mulut, adalah cabul hukumnya. Cabul ni maknanya luar daripada tabi'i. Jadi dia adalah dihukumkan ta'zir. Dia tidak dikenakan hudud, dia kenakan ta'zir. Itu pulang kepada kuasa hakim bagi menentukan hukumannya. Jadi setakat itu saja dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.